Sejahtera Malaysia, selamat tengah hari, selamat petang, salam sejahtera. Nadi denyut rakyat bergema di channel ini. Dedah jangan tak dedah, dedah sampai terdedah. Kita dedah dengan bukti kukuh, kita dedah dengan kebenaran. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Pastinya pendedahan demi pendedahan. Kali ini aku bukan nak dedah, cuma aku nak tanya balik sajalah. Kita nak imbas semula. Ada beberapa perkara yang pelik tapi benar dan perlu dijawab oleh orang-orang yang berkenaan. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pada 7 Mac 2018 yang lalu, 7 Mac 2018 yang lalu telah dimasukkan di berita harian online atau BH online di bharian.com.my. Ini beritanya saya sisipkan untuk kamu. Tajuknya, Jolo tiada kaitan dengan 1MDB, kata KPN, 7 Mac 2018 yang lalu. Jadi, siasatan polis pada ketika itu katanya mendapati tiada keterangan kukuh untuk mengaitkan Low Tech Jo dengan keputusan dan urus niaga yang dibuat oleh Syarikat Pelaburan Strategik Wan Malaysia Development Berhad 1MDB. Demikian kata daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun yang berkata daripada siasatan Tech Jo atau sebagai Jolo juga tidak pernah bekerja di 1MDB dan didapati semua keputusan dan urus niaga 1MDB dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarahnya. Itu yang pertama. Katanya tidak ada kaitan dengan 1MDB. Kedua, pada 16 Mac 2015, jauh sebelum tarikh 2018 itu, ada satu kenyataan daripada siapa lagi? Kalau bukan bosku, Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini saya sisipkan sekali lagi. Saya ambil berita ini daripada astroawani.com. Astroawani.com. Tengoklah, tengok. 16 Mac 2015. Najib kata Jolo tiada kaitan dengan 1MDB. Demikian kata Datuk Seri Najib Tun Razak, tadi Ketua Polis Negara pada ketika itu 2018. Kali ini 2015, Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, kata Jolo tiada kaitan dengan 1MDB. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada hari itu berkata Low Tech Jo atau Jolo tidak mempunyai sebarang kaitan dengan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Sebaliknya, kata Perdana Menteri itu, Najib berkata semua keputusan dan urus niaga 1MDB dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarah 1MDB. Kata Najib Razak, Encik Low Tech Jo tidak pernah bekerja di 1MDB dan semua keputusan dan urus niaga 1MDB dibuat oleh pengurusan dan lembaga pengarah One Malaysia Development Berhad. Demikian kata Najib di dalam satu jawapan secara bertulis menjawab soalan daripada Ahli Parlimen Wangsa Maju pada ketika itu, Datuk Dr. Tan Ki Kwong. Ini beritanya 16 Mac 2015. Terkini. Yang ini yang Najib nak jawab ini. Baru sebentar tadi, 1 Mac 2022. 1 Mac 2022 pukul 11:01 pagi tadi, ada satu berita daripada Malaysia Kini. Ini saya sisipkan beritanya. Tengoklah. Jolo kata duit bon ketiga 1MDB untuk danai PRU13. Demikian kata Lesner. Waduh, ini pening. Jadi sekarang macam mana? Ada kaitan, tak ada kaitan, tak tahu. Apa pendapat kamu? Kamu komenlah. Bekas pegawai bank iaitu Goldman Sachs, iaitu Tim Lesner memberi keterangan bahawa dia dan rakan sekerjanya ketika itu iaitu Raja Eng tidak menerima sogokan daripada bon ketiga yang mereka kumpulkan untuk 1MDB yang bernilai tak banyak pun, 3 bilion saja US dollar. 3 kali 4 lebih kurang 12 bilion ringgit Malaysia. 12 bilion ringgit Malaysia, walaupun telah meraih berjuta-juta sogokan daripada 2 bon yang diperolehi sebelum ini. Lesner berkata Low Tech Jo atau juga dikenali sebagai Jolo telah memaklumkan kepadanya bahawa wang daripada bon ketiga
dirujuk sebagai Project Catalyze, akan digunakan untuk pilihan raya umum pada ketika itu, yaitu pada tahun 2013. Waduh, terbongkarlah kali ini. Dia mendedahkan perkara ini semasa beliau memberikan keterangan sebagai saksi utama di dalam perbicaraan terhadap Eng. Pada 24 Februari tahun 2022 yang lalu di New York. Ingat, di New York, bukan di Malaysia. Di New York. Eng telah didakwa melanggar undang-undang anti rasuah dan pengubahan wang haram. Okey, Malaysia kini melaporkan mereka telah melihat transkrip mahkamah daripada keterangannya itu, iaitu pada 24 Februari yang lalu. Demikian, begini perbicaraannya berlaku. Pendakwa Drew Roll berkata, adakah anda mempunyai pemahaman mengapa untuk perjanjian ini anda tidak dibayar untuk catalyze? Lesner menjawab, dia iaitu Loh Teck Joe berkata kepada Roger dan saya, kata tim Lesner, bahawa ada pilihan raya di Malaysia akan datang dan semua wang yang datang daripada Project Catalyze itu perlu digunakan untuk pilihan raya itu, untuk tujuan pilihan raya. Aduh, dan tiada ruang untuk mendapat sokongan. Ini kerana perlu membiayai pilihan raya itu daripada Project Catalyze. Kalau kamu mau baca seterusnya, sila masuk Malaysia Kini. Seterusnya, satu lagi. Pakcik-makcik, uncle-uncle sekalian, kamu komen dulu. Satu lagi, ini saya sisipkan satu lagi daripada BH Online juga, 25 Februari tahun 2022 yang lalu, baru saja. Jolo berkata, Syarikat Pelaburan Strategik Malaysia iaitu 1MDB dan anak syarikatnya menegaskan bahawa ahli perniagaan kontroversi dalam buruan Loh Teck Joe atau Jolo mengetahui dana syarikat itu yang diterimanya dilesapkan atau dipindahkan melalui tindakan pecah amanah antaranya oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Aduh, mana ada kaitan Jolo dengan 1MDB? Aduh. 1MDB yang menjawab pertanyaan pembelaan Jolo dalam kes saman difailkannya terhadap lelaki itu dan ahli keluarganya berkata, defendant pertama iaitu Jolo adalah proksi dan rakan sekutu Najib. Mana ada Jolo, mana ada terlibat dengan 1MDB? Aduh, salah lapor kot. Tak adalah, takkanlah salah lapor pula. Ini newspaper memang dah lama aku baca. Sejak kecil berhingus lagi newspaper ni dah lama aku baca. BH Online, berita harian memang antara yang terbaik. Utusan Malaysia dan sebagainya terbaik. Jadi aku yakin dengan apa yang dilaporkan ini. Okey, jadi defendant pertama Jolo adalah proksi dan rakan sekutu Najib yang pada setiap masa menjadi pengarah bayangan 1MDB kerana pengarah di syarikat itu biasa bertindak mengikut perintah dan arahannya itu Najib Razak. So, apa komen kamu? Apa pendapat kamu? Berikan komen kamu. Adakah betul Jolo ini tak ada kaitan dengan 1MDB? Atau tiba-tiba saja sekarang ni ada kaitan? Okey, Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kamu komen banyak-banyak, kamu share banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada berita-berita akan datang. Okey, so itu saja untuk hari ini. Harap-harap tak adalah yang pelik-pelik lagi berlaku di Malaysia. Okey, kita jumpa lagi. Suara Nadi Rakyat bergema di channel ini. Bye.